Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Tamidan bin Azhar. InsyaAllah saya akan menerangkan mengenai ibadah solat. Okey, yang pertama ni apabila kita menceritakan mengenai ibadah solat, sudah tak lain tak bukan ianya adalah mengenai bagaimana cara kita beribadah dengan Allah. Okey, terlebih dahulu kita nak pergi kepada tujuan bersolat. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah ada menyatakan Islam ni dia didirikan dengan 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji jika berkemampuan. Dan di dalam hadis tu ada menyatakan mendirikan solat 5 waktu, iaitu 5 kali sehari. Kadang-kadang mungkin kamu atau adik kamu pernah bertanya kepada mak ayah kamu, mak ayah, kenapa kita nak kena solat? Kenapa kita nak kena bersolat? Sedangkan kalau kita tengok agama-agama lain, mereka tak ada pun. Tapi bagi kita orang Islam, 5 kali sehari. Mungkin mak kamu atau ayah kamu dia ada menyatakan bahawa kita kena solat sebab kita adalah orang Islam. Dan yang keduanya, mungkin ada yang mengatakan itu adalah arahan Allah. Dua-dua jawapan itu ataupun jawapan yang berkaitan yang bersesuaian, semuanya sangat sesuai. Memang betul kita kena sembahyang. Yang pertamanya sebab itu adalah arahan Allah, dan yang kedua kita adalah orang apa? Islam. Tapi kalau kita pergi betul-betul kita lihat tujuan kita bersolat, yang pertamanya adalah kerana solat itu adalah tiang agama. Kalau kamu tengok rumah-rumah ni, kalau rumah tu kita tengok satu rumah tu, kalau kita buat satu rumah, kamu kena tengok rumah tu dia akan naik tiang dulu. Kalau tak ada tiang, rumah tu dia tak boleh jadi rumah. Jadi sama juga dengan agama Islam. Mana agama Islam ni yang pertama adalah solat. Nak tak nak kita kena bersembahyang, kerana sembahyang tu adalah tiang agama kita. Mana solat ni adalah perkara yang paling utama dalam ibadah kita. Malah kalau kita tengok di hari kiamat nanti, kalau kita cerita hal hari kiamat, di padang mahsyar semuanya takut. Bila kita cerita di alam kubur, semuanya takut. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi ada menyatakan amalan yang mula-mula dihisap hari kiamat adalah solat, iaitu sembahyang. Kalau solat dia baik, maka beruntunglah dia. Kalau solat dia tak berapa sempurna, maka rugilah dia. Jadi ingat, yang pentingnya adalah ibadah solat. Maknanya ibadah solat ni adalah perkara yang paling utama, yang akan disoal oleh para malaikat. Maknanya dia akan tanya, kalau solat kita bagus, mana berkemungkinan besar kita dah ada beberapa persen markah kita untuk pergi ke syurga. Kita kena ingat, di padang mahsyar nanti kita tak ada duit, tak boleh nak bagi. Kalau kita pergi dekat Kubang Gajah tu, kita bayar duit, kita boleh masuk. Tapi di padang mahsyar, di syurga nanti, kita nak masuk syurga, kita tak ada bayar, tak ada nak guna duit ke apa. Apa yang kita nak guna adalah pahala kita. Sebab itu pentingnya kalau kita tengok tadi, amalan pertama yang disoal adalah ibadah solat. Okey, Ustaz ulang sekali lagi, kenapa kita kena bersolat? Yang pertamanya adalah solat tu merupakan tiang agama. Okey, yang kedua, kenapa kita kena bersolat? Solat tu adalah tanda kita beriman kepada apa? Allah. Kita solat ni kan tanda kita menunjukkan kita beriman kepada Allah. Kita sembahyang 5 kali sehari, kita sujud ke tanah tu, mana kita sujud ke tanah, ibarat istilahnya ke tanah walaupun kita bawah ni kita ada lantai kita sendiri. Kita sujud menunjukkan tanda kita beriman kepada siapa? Allah. 5 kali sehari. Maknanya selain daripada tanda kita beriman tu, kita boleh kaitkan juga dengan tanda kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Kita sujud kepada Allah, kita solat, tanda menunjukkan tanda kita beriman kepada Allah. Itu pentingnya ibadah solat.
Dan yang ketiganya ustaz boleh katakan solat ni adalah tanda hamba, tanda kita ni ingat kepada penciptanya. Dalam surah Taha ayat 14 dia ada menyatakan firman Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini merujuk kepada Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maknanya kita solat ni kita kena ingat kepada siapa? Allah. Kita kena faham kita duduk di atas dunia ni semuanya adalah milik siapa? Allah. Rumah kadang-kadang kamu tengok kamu ada rumah mak ayah kamu beli, tapi hakikatnya semuanya bila kita tengok balik semuanya hakikatnya adalah milik siapa? Allah. Jadi kita bersembahyang ni adalah sebagai tanda kita mengingati siapa? Allah. Itu salah satu cara dia. Okey. Kalau kita tengok adakah cara lain kita nak mengagungkan Allah ni, tak lain tak bukan tak ada sebenarnya. Ada, tapi lebihnya semuanya lebih kepada ibadah solat. Jadi kita kena ingatlah murid-murid semua kenalah rajin bersolat jangan malas. Okey, tadi kita nak cerita kenapa kita kena bersolat. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada kelebihan ibadah solat. Yang pertama okey, ustaz boleh nyatakan yang pertama kelebihan solat ni hikmah dia menghapuskan dosa. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat berikutnya adalah penebus dosa antara jarak waktu solat-solat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Okay, ingat maknanya kita bersolat ni sambil kita macam kita tengok tadi kenapa kita bersolat, tanda kita menunjukkan kita beriman kepada Allah. Dan yang kita tengok ni kelebihan solat ni sebenarnya dia dah boleh kita katakan berdasarkan hadis Nabi, ianya adalah untuk menghapuskan dosa. Kita menghapuskan dosa. Okay, dan yang kedua ni kelebihan solat ni dia mencegah kita daripada melakukan perkara keji mungkar, perkara-perkara yang buruk lah, perkara-perkara yang buruk. Dalam ayat Quran pun, dalam surah Al-Ankabut pun dia ada menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sebagai contoh bila kita rajin bersolat ni, kadang-kadang bila ada kawan dia ajak buat perkara yang buruk, kita jadi takut. Sebagai contohnya dia ajak curi buah lah, buah rambutan ke apa, padahal buah rambutan je pun. Tapi bila kita rajin bersolat, sebab kita ingat dalam sehari tu 5 kali kita bertemu dengan Allah dengan cara beribadah. Kita takut nanti bila benda tu berlaku pada waktu asar, selepas waktu asar kawan ajak pergi mencuri, tapi maghrib ni kita nak menghadap Allah dah. Bila kita rajin bersolat, ianya menjauhkan kita daripada melakukan perkara apa? Perkara yang buruk. Okey, dan yang seterusnya kita tengok kelebihan bersolat ni, orang yang meninggalkan solat ni dia sebenarnya dia payah nak terjebak dengan perkara-perkara mungkar. Sama lah macam tadi solat mencegah perkara yang mungkar. Dan orang yang meninggal solat ni salah tadi yang solat tadi mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Dan kita tengok pula kelebihan solat ni sebenarnya orang yang tak solat ni sebenarnya dia lebih mudah terjebak kepada perkara maksiat. Jadi kita tengok orang yang solat tadi dia menjauhkan daripada perkara yang mungkar, perkara-perkara jahat, tapi orang yang tak solat ni dia lebih dekat kepada perkara yang buruk. Sebab apa? Dia tak solat. Okey. Tadi kelebihan solat. Sekarang ni kita nak menceritakan mengenai akibat meninggalkan ibadah solat. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita lihat bila kita meninggalkan ibadah solat ni, sebenarnya yang pertama kita boleh nampak Allah mengurangkan keberkatan umur dia. Ini sebenarnya mungkin kita boleh cerita mengurangkan keberkatan umur dia ni. Walaupun kadang-kadang ada setengah umur dia panjang, tapi dia tak ada keberkatan. Dia rasa tak seronok je dalam hidup dia. Kerana apa? Kerana dia tak bersolat. Kadang-kadang kita tengok juga, kadang rezeki dia kadang-kadang ada setengah orang ni dia malas solat. Walaupun kadang dia senang, tapi rezeki dia payah nak dapat. Dia perlahan-perlahan je. Ada orang yang bersolat ni, walaupun rezeki dia mudah dapat, walaupun sikit dia rasa senang je hati dia. Kerana apa? Rezeki dia Allah permudahkan. Kalau kita tengok ini antara akibat meninggalkan solat semasa kita hidup di dunia. Okey, selain daripada itu kita boleh tengok
apabila dinyatakan orang yang tak bersolat ni ketika dia meninggal, kadang-kadang mungkin dalam meninggal itu dalam keadaan yang tak berapa baik. Kadang-kadang maklumlah orang yang tak solat ni kadang-kadang dia jarang mengucapkan kalimah syahadah yang biasa kita sebut dalam ibadah apa? Ibadah solat. Jadinya bila dia nak meninggal tu dia payah nak sebut sebab dia jarang menyebut nama Allah, jarang berzikir. Jadinya mungkin dia meninggal tu mungkin dalam keadaan yang tak berapa baik. Itu kita kena tengok. Mana kalau bila dalam keadaan meninggal tu dia jarang bersembahyang, dia nak meninggal pun mungkin dia susah untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu ketika sakaratul maut. Yang tadi kita ceritakan ketika kesan meninggalkan ibadah solat semasa hidup dia. Yang ini kita ceritakan ketika sakaratul maut, dan sekarang ni kita cerita kepada sesaan ketika dalam alam kubur. Kita kena ingat orang yang tak solat ni, kalau kita pandang dekat kubur tu tak luas pun. Dia bukan luas macam rumah kita, dia sempit saja. Kita sempit saja. Jadinya bila orang yang tak solat ni dia masuk dalam kubur, yang pertama ada dinyatakan Allah sempitkan kubur dia sesempit-sempitnya, betapa sakitnya badan kita. Lepas tu keduanya pula kuburnya dia akan digelapkan. Bayangkan kubur digelapkan. Kubur tu memang dah gelap. Kalau kita, tapi dia ada nyatakan orang yang ibadah dia, ahli ibadah, orang yang baik, insya-Allah kubur dia akan terang. Macam mana dia terang? Malaikat tak pasang lampu semua, tak ada. Tapi melalui ibadah kita. Tapi bagi orang yang malas sembahyang ni, kubur dia akan gelap. Dan ada juga yang lain menyatakan bahawa orang yang tak sembahyang dia akan diseksa sangat pedih sehingga hari kiamat. Seksa dia bukan cubit. Bukan cubit-cubit. Cubit-cubit ni tak apalah. Cubit sikit-sakit. Cara seksaan dia sangat dahsyat. Dia menyatakan sampai hancur tubuh badan dia, sambung balik, diseksa lagi. Sampailah kepada hari hari kiamat. Dan kita tengok juga seksaan ketika berada di hari akhirat. Tadi kita cerita kesan dia di dunia ketika meninggal dalam kubur. Lepas tu kesan dia ketika hari akhirat juga ada menyatakan bahawa Allah bila kita berada pada mahsyar, Allah tidak akan memandang orang tanpa belas ihsan kepada orang yang malas bersolat. Allah takkan pandang sangat, tapi orang yang bersolat Allah akan pandang. Dan mungkin juga setengah pendapat mengatakan Allah tak akan mengampuni dosa dia kerana dia jarang bersolat. Itu di padang mahsyar. Kalau kita tengok juga kadang-kadang sebenarnya ada setengah pendapat mengatakan bila kita tinggal ibadah bersolat daripada subuh sampai isyak ni sebenarnya dosa dia sangat banyak. Dan mungkin ini kita cerita kenapa kita kena bersolat, apa kelebihan kita bersolat. Lepas tu apakah keburukan kita meninggalkan ibadah solat ni. Dan sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kami ni kecil lagi, sebenarnya ada yang mengatakan kalau kami tak solat pun dosa kami tak ada, jadi kami solat waktu besar lah. Tak boleh. Kadang-kadang bukan apa. Kita kena ingat ibadah solat ni sebenarnya yang pertamanya kita kena didik diri kita daripada kecil. Dan pertamanya kadang-kadang ada yang malas tinggal solat, sebenarnya dia tak sedar. Kadang-kadang mereka sebenarnya sudah balik. Bila balik ni segala dosa kena tanggung sendiri. Bila kita cerita bab balik ni, sebenarnya kamu kena tahu macam mana keadaan apabila seseorang tu sudah balik. Yang pertama Ustaz sentuh mengenai budak perempuan. Budak perempuan yang pertamanya memang dah sah lah. Tanda yang paling besar adalah datangnya haid. Datangnya haid ni. Jadi macam mana datang haid ni, kamu tanya kepada mak kamu ataupun ustazah. Itu tanda yang paling besar. Dan yang keduanya adalah mimpi basah. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah orang perempuan juga dia ada mimpi basah? Memang ada. Ini mimpi yang keduanya, mimpi basah. Yang pertama tadi datangnya haid, yang kedua mimpi basah. Dan yang ketiganya kalau kita tengok orang perempuan ni macam mana tanda-tanda balik dia badan dia berubah bentuk. Ini berubah bentuk ni yang perempuan dia faham macam mana keadaan dia dulu masa kecil, dan apabila badan dia sudah berubah bentuk, maknanya itu menunjukkan dianya sudah balik. Sebenarnya ingat, tanda bukannya datang haid dulu mimpi basah berubah bentuk badan, tak, dia antara salah satu dia. Kalau dia datang haid, automatik dia dah balik. Kalau dia tak datang haid pun, tapi bila dia mimpi basah, dia sudah kira balik.
Dan kalau tak tahid pun dia tak datang, dia tak ada mimpi basah, tapi badan dia sudah berubah bentuk badan, kita nampak badan dia dah berubah, itu pun sudah menunjukkan tanda dia sudah balik. Dan yang tanda yang lain, yang keempat, kita boleh katakan kadang-kadang badan dia nampak biasa tapi dia boleh mengandung. Ini kita minta jauhkanlah. Kadang-kadang ada budak-budak ni kadang dia nakal sikit, dia ada mungkin buat perkara yang tak elok, dia boleh mengandung. Mana itu menunjukkan bahawa dia sudah balik. Dan yang kelima, dia tak ada semua-semua tanda tadi, tapi bila sampai umur 15 tahun, nak tak nak, memang dia dah dikira akil, dia sudah dikira apa? Balik. Masuk umur 15 tahun, kalau tak ada tanda lain, tetap dia dikira balik. Itu bagi orang perempuan. Bagi lelaki pula, lelaki ni dia ada, tadi perempuan tadi dia ada 5, yang lelaki tadi dia ada 3. Yang pertama, sama juga, dia mimpi basah. Dia ada mimpi basah, dia tu menunjukkan bahawa dia sudah balik. Okey, lepas tu pula berubah bentuk badan. Berubah bentuk badan. Yang lelaki ni dulu kalau tengok, dia ni biasa-biasa saja, bila besar badan dia sudah berubah bentuk. Maknanya bila berubah bentuk badan tu, bila dia dah menunjukkan, dia sudah menunjukkan dia nak pergi ke alam remaja ataupun dewasa ni, maknanya automatik dia sudah dikira apa? Balik. Dan yang ketiga ni, kalau dia tak ada tanda mimpi basah, tak ada, badan dia tak berubah bentuk badan dia kecil juga. Setengah orang kadang badan dia kecil juga, dia tak tahu dia ni balik ke tak. Tapi apabila sampai umur dia 15 tahun, sampai umur 15 tahun, dia juga dikira sudah balik. Ini kena faham. Kalau tak jelas nanti boleh tanya kepada ustaz-ustazah, dan mungkin juga kamu boleh bertanya kepada mak ayah kamu. Okay, ingat tajuk kita pada hari ini adalah mengenai ibadah solat. Tadi ustaz dah terang dah tadi kenapa kita kena solat, kelebihan bersolat, lepas tu akibat meninggalkan solat, dan balik. Macam mana kita nak menunjukkan balik, macam mana balik tu, keadaan balik tu sendiri. Jadinya ustaz rasa setakat tu saja daripada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.